ini menjawab soalan-soalan. Silakan Menteri. Terima kasih Tuan Yang Ketua. Terlebih dahulu saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada adik-adik yang berhormat yang telah berbahas dan menyentuh perkara-perkara di bawah tanggungjawab Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya (MOPTEK) semasa sesi perbahasan Rang Undang-Undang Bekalan 2024 peringkat dasar di Dewan Rakyat ini dari 16 hingga 26 Oktober 2023 yang lalu. Pada hari ini saya akan memberi maklum balas terhadap pertanyaan-pertanyaan yang telah menyentuh isu MOPTEK oleh 35 ahli yang berhormat dari Larut, Biruran, Kupang Krian, Tumpak, Sempurna, Besuk, Kota Marudu, Romping, Parit, Padang Besar, Puncak Borneo, Tanam, Sungai Besar, Putrajaya, Pakan Kudat, Ampang, Culung, Ulu Tungganu, Jeli, Mebok, Kansa, Bukit Antara, Parit Punta, Kapa, Palai Pulau, Mesing, Macitana, Serai, Stiu, Sandakam, Bukit Pindang, Kapla Padas, Pasir Putih, Langkawi. Saya mewakili MOPTEK ini mengucapkan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri merangkap Menteri Keuangan kerana mempersiapkan kementerian ini dengan bajet sebanyak RM1.08 bilion untuk terus melaksanakan tugas dalam memastikan industri pelancongan, seni dan budaya terus berkembang dan menyumbang kepada ekonomi negara. Daripada jumlah tersebut, sebanyak RM350 juta telah diperuntukkan bagi merancangkan aktiviti promosi pelancongan dan kebudayaan termasuk penganjur kempen melawat visit Malaysia 2026 walau bagaimanapun agihan terperinci yang dimutamakkan hanya akan diketuai selepas kelulusan Dewan ini. Sekiranya terdapat diperlu untuk bertambah peruntukan, MOPTEK akan ambil inisiatif dan memohon kepada Kementerian Keuangan untuk bertambah. Tuan Yang Dipertua, sebagai persediaan awal kempen melawat Malaysia atau WM 2026, MOPTEK akan mentubuhkan Sekretariat WM 2026 pada tahun ini bertujuan khusus untuk merancang, melaksana, memantau dan menyeras segala urusan pelancongan strategi dan program-program yang berkaitan kempen tersebut. Bagi tujuan ini, kerjasama strategik dan melibatkan kerajaan-kerajaan negeri, berbagai kementerian, agensi dan penggiat industri adalah sangat penting demi memastikan program dan aktiviti yang dirancang bermula 2024 hingga 2026 memberi impak yang optimum kepada industri pelancongan negara. Berhubungan usul berkenaan usaha dan inisiatif MOPTEK dalam mengiakan tagline Malaysia Through Asia. Ianya telah diperkenalkan kepada besaran antarabangsa sejak tahun 1999. Tagline Malaysia Through Asia ini akan terus dipromosikan sehabis baik dalam setiap kempen periklanan sepenuh WM 2026. Pelancongan dan hospitality Muslim adalah antara sektor penting yang boleh dimanfaatkan oleh berbagai lapisan rakyat Malaysia berbilangan kaum dan agama. Bagi pemekasanan pelancongan mesra Muslim, saya telah memberi tanggungjawab ini kepada Yang Berhormat Timbalan Menteri MOPTEK. Saya berharap mana-mana kerajaan negeri
yang berhasrat untuk mengambil peluang perkenalkan destinasi pelancongan Muslim di negeri masing-masing, bolehlah datang berbincang dengan Yang Berhormat Timbalan Menteri Motek ataupun mana-mana ahli parlimen atau agensi yang bertanggungjawab iaitu Islamic Tourism Center. Antara inisiatif yang dilaksanakan dalam menyokong pembangunan Malaysia sebagai destinasi Muslim adalah program Muslim Friendly Tourism and Hospitality Assurance and Recognition belascaran baca pelancongan Muslim untuk menarik pasaran Asia, Timur Tengah dan Eropah serta pengajuran khusus pementapan keupayaan pegiat industri di dalam sentimen ini. Dalam usaha melestarikan industri pelancongan, Motek menerusi Plan Eko Pelancongan Kebangsaan 2.0 telah mengkaitkan strategi dan plan tindakan sebagai bantuan kepada kerajaan-kerajaan negeri untuk membangunkan produk-produk eko pelancongan di negeri masing-masing secara holistik yang turut merangkumi pelancongan berdasarkan community based tourism yang memberi manfaat kepada kesejahteraan komuniti setempat menerusi penganaan ekonomi. Pembangunan sentimen ekopelancongan ini adalah sering dengan TPN 2020-2030 yang memberikan tumpuan kepada pelancongan lestari bagi memastikan kelestarian alam semula jadi secara berterusan. Tuan Yang Dipertua, Motek mengambil maklum semua cadangan yang diusulkan oleh ahli-ahli yang berhormat untuk mempromosi dan membangunkan destinasi pelancongan termasuk menaik taraf prasarana dan infrastruktur di kawasan parlimen masing-masing. Walau bagaimanapun seperti mana yang saya telah nyatakan berulang kali, dimohon supaya ahli-ahli yang berhormat dapat berbincang terlebih dahulu dengan kerajaan negeri masing-masing untuk memastikan destinasi pelancongan yang dicadang adalah disokong dan disering dengan keutamaan kerajaan negeri. Seterusnya, Motek akan bekerjasama rapat dengan semua kerajaan negeri bagi meneliti perkara tersebut. Untuk makluman sebelum ini, saya telah membangkitkan cadangan bentukan pembangunan bagi membantu menyelesaikan isu kesyukuran penggiat industri untuk mentempatkan pembiayaan daripada industri kewangan yang mengangkat industri ini sebagai penjagaan berisiko tinggi. Saya akui banyak tempat pelancongan di dalam negara kita yang tidak selenggara dengan baik dan memerlukan penuntukan yang besar dan segera untuk menaik taraf infrastruktur dan pembangunan destinasi pelancongan. Justru itu, kebergantungan kepada penuntukan kerjaan semata-mata akan mengambil masa yang lama dan panjang untuk dilaksanakan dan bukanlah solusi jangka panjang yang berkesan. Motek melalui Tourism Malaysia sentiasa bekerjasama dengan Charter Agent Serikat Penerbangan Tempatan dan Asing dalam usaha meningkatkan penerbangan terus ke Malaysia serta destinasi pelancongan tempatan. Selain itu, Motek akan membincangkan isu-isu kemudasampaian ke Malaysia
bersama syarikat-syarikat penerbangan yang dijadualkan pada 6 November 2023, Motek juga terus bekerjasama dengan kerajaan-kerajaan negeri dan agensi berkaitan dalam usaha untuk menaik taraf lambangan terbang, isu keselamatan dan fasiliti bagi kemudahan pengguna termasuk kemudahan sampaian connectivity, isu connectivity. Berkenaan usul berkaitan kualiti penyampaian perkhidmatan, salah satu inisiatif yang dilaksanakan oleh Motek adalah melalui program Malaysia Tourism Quality Assurance yang bertujuan membantu meningkatkan kualiti dan standard produk pelancongan di samping memastikan pelancong menikmati pengalaman pelancongan yang berkualiti. Manakala usaha memperkasa digitalisasi dalam industri pelancongan pula Motek dalam pelancongan untuk mengaplikasikan teknologi mobile positioning data yang diperlakui oleh Pertubuhan Pelancongan Antarabangsa UNWTO dan United Nations Strategic Division sebagai salah satu kaedah yang boleh digunakan mencana strategi pelancongan. Yang Berhormat Menteri. Langkawi Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Yang Berhormat. Tahniah saya ucapkan kepada Yang Berhormat menyebut tentang penerbangan hasil daripada perbincangan-perbincangan Yang Berhormat. Soalan saya Yang Berhormat, agak bilakah hasil daripada perbincangan dengan penerbangan dan juga tourism China, bila agak-agaknya kapal terbang daripada China ataupun kawasan-kawasan lain yang akan mendarat di Malaysia, khususnya di Pulau Langkawi. Terima kasih Yang Berhormat. Boleh saya berkenaan yang perkara yang sama, Yang Berhormat? Boleh saya celah? Saya ada bangkitkan mengenai jumlah kapasiti tempat duduk yang daripada the world to the Malaysia yang telah pun mencapai tahap pre-COVID level ataupun 2019. Kemana kita sudah lebih daripada jumlah seat yang ke Malaysia ini. Namun saya bangkitkan jumlah pelancong yang datang tidak sama macam pre-COVID level. Maksudnya daripada Januari sehingga Jun kita cuma ada 9 juta. Kalau hingga hujung tahun mungkin kalau multiply by 2 cuma 18 juta. Cuma saya nak bangkitkan apakah perkara yang menghalang pelancong untuk datang walaupun jumlah number of penerbangan, airline dan sebagainya bertambah daripada jumlah yang sama pada 2019. Terima kasih Yang Berhormat Langkawi. Mengenai isu flight, bila kita boleh tampah hasil itu semua, memang dalam lepas COVID, banyak airline, contoh Asia, sekarang Batik Airline dan juga termasuklah MAS. Sekarang ini airline semua mau airworthy, dia mesti mau ada satu penganggaraan. Tadi sekarang kita banyak kali berbincangan mengenai isu ni connectivity. Itulah saya Anang Haribunan kita berbincang sekali lagi bila dia orang boleh menambah kapal terbang. Termasuk kita ada berbincang sama airline-airline di luar daripada negara lain. Kita akan jadi satu solusi. Kita pun Anang Haribunan pun ada minta Kementerian Pengangkutan datang sekali berbincang sama Airuk itu semua. Saya harap dalam masa itu kita sudah ada keputusan, kita akan umum dalam surat khabar, sama berita. Kalau boleh memanglah kita akan bantu mana-mana negeri. Terima kasih Yang Balai Pulau. Sudah kita jawab banyak kali lah. Kalau you mau ini strategik, saya sekarang tiada anggaran, tiada saran. Saya akan tangan, saya minta saya kementerian akan jawab bertulis kepada kita. Okay. Tadi Tuan Ketua, Motek juga melalui Tourism Malaysia sentiasa melaksana dan memantau aktiviti pemasaran digital menerusi platform social media
dan online travel agent OTA seperti Facebook, Instagram, TikTok, Traveloka, Klopp dan Klopp.com, Espita, Xiaohongshu, bracket, Liter, Redbook tengah izin dan lain-lain yang berminat untuk membantu mempromosikan pelancongan dan kebudayaan Malaysia. Tuan Yang Dipertua, Motek mengakui terdapat keperluan untuk menambah baik pelaksanaan penyaluran kerang kemilan sedia ada dan memantau serius aduan yang diterima sehubungan itu garis panduan kemilan 2024 akan ditambah baik dengan mengambil kira malum belas daripada penggiat industri pelancongan. Untuk maklumat, Motek sentiasa menyokong penggiat industri pelancongan dan kebudayaan menerusi berbagai insentif dan bantuan. Para penggiat industri boleh memohon keran sokongan sektor pelancongan GSSP dan keran sokongan sektor kebudayaan GSSK menerusi permohonan secara dalam talian ataupun melalui surat permohonan kepada Motek. Motek juga akan melaksanakan pemantauan dari semasa ke semasa bagi memastikan pelaksanaan program acara mencapai objektif yang ditetapkan. Berhubungan usul insentif pengecualian cukai, Motek memang menyokong dengan supaya kerajaan melanjut insentif pengecualian cukai kepada syarikat pengetahuan pelancongan yang membawa masuk pelancong asing ke dalam negara. Walau bagaimanapun perkara ini adalah tertakluk kepada pertimbangan dan kelulusan Kementerian Kewangan. Tuan Yang Dipertua, untuk maklumat hari-hari yang berhormat, penganjuran tahun melawat negeri adalah tertakluk kepada pelancangan negeri masing-masing. Motek melalui pejabat Motek Negeri dan Tourism Malaysia akan setia membantu mana-mana kerajaan negeri berminat dalam tahun melawat negeri. Berkenaan usul berkaitan peruntukan yang disediakan bagi jawatan warisan negara bagi tahun 2024, Motek masih menunggu beicang daripada Kementerian Kawanan berkaitan RM 80 juta yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bagi pemeliharaan dan pemeliharaan pembangunan dan tapak warisan yang berpotensi diiktiraf oleh UNESCO. Motek mengalu-alukan dan sedia berbincang dengan pihak kerajaan negeri berkaitan cadangan baru pembangunan dan promosi pelancongan supaya selari dengan hala tuju kerajaan negeri. Sebaran cadangan baru juga boleh dikemukakan kepada Motek melalui jawatan warisan negara. Untuk maklumat, Motek menerusi Kedatangan Malaysia akan memastikan perusahaan mikro, kecil dan sederhana khususnya batik dan songkek Malaysia serta makanan tradisional sentiasa dipromosi di peringkat domestik dan antarabangsa. Motek akan merancangkan lagi usaha mempromosikan batik dan songkek pada tahun 2024 menerusi penyertaan pameran antarabangsa seperti Hong Kong, Gift and Premium Fair, Intech Dubai, Intertextile Shanghai, Apro Fabric dan London Kedatangan. Penyertaan dalam program seperti
ini dapat memperluaskan besaran dan pengembangan hubungan kerjasama perniagaan serta meningkatkan imej produk keluaran Malaysia. Model juga memberi sokongan penuh atas usaha ke bawah Tulia Yang Maha Mulia Seri Batuka Baginda Raja Pamasuri Agong yang merupakan pernah Yayasan Tenumpahan Diraja dalam mempromosikan industri tenenam khusus khasnya dan Kerap Malaysia amnya semasa program London Kerap Week. Kerap Tangan Malaysia juga memberi penekanan kepada usaha membangunkan komuniti kampung dalam kemahiran, penghasilan kerap melalui projek pembangunan kemahiran komuniti. Komuniti kerap baru dah dilatih dan aspek kemahiran kerap dan keusahawanan untuk melibatkan diri secara langsung dalam perusahaan kerap bagi mencana pendapatan. Projek ini mensasarkan melibatkan daripada golongan belia Asna OKU, kategori B40, suri rumah atau ibu tunggal, orang asli atau etnis Sabah dan Sarawak di satu-satu kawasan atau daerah. Tuan Yang Dipertua, sebagai penduduk saya sekali lagi ingin merakamkan penghargaan kepada semua ahli-ahli yang berhormat yang telah mengemukakan pandangan, saranan dan cadangan dalam memajukan sektor pelancongan seni dan budaya negara. Saya turut menyuruh semua ahli-ahli yang berhormat untuk kita bekerjasama dan juga membantu dalam mengembangkan ekonomi dan sama-sama menarik pelancong untuk melawat Malaysia. Yang Berhormat, Tuan Yang Dipertua. ada soalan. Saya menerima baik saranan dan nasihat Yang Berhormat Menteri untuk semua ahli-ahli parlimen melaksanakan tanggungjawab bersama untuk kita menarik pelancong ke negara ini. Kita tahu Timbalan Speaker bahawa pelancongan merupakan salah satu sumber utama kepada ekonomi di mana rata-rata semua lapisan masyarakat akan menerima manfaat sekiranya ada lambakan pelawat-pelawat yang masuk ke negara kita. Dan saya berterima kasih kepada Yang Berhormat Menteri yang telah mengambil langkah-langkah dan memberi penjelasan-penjelasan tentang langkah-langkah yang diambil. Mengenai nasihat dan saranan Yang Berhormat Menteri berkenaan dengan ahli-ahli parlimen untuk membantu, saya cuma ingin tanya kepada Yang Berhormat Menteri, apakah tindakan-tindakan segelintir ahli-ahli parlimen maupun kerajaan negeri ataupun kerajaan-kerajaan negeri yang melarang umpamanya pemakaian seluar pendek menjadi salah satu faktor yang boleh menyebabkan kurangnya kemasukan perkara-perkara ini kerana ia diberi liputan luas dalam surat khabar, dalam media sosial. Adakah ini merupakan salah satu faktor yang boleh menyumbang kepada kekurangan kemasukan pelawat-pelawat ke Malaysia di beberapa negeri yang tertentu? Terima kasih, Mohd. Kalau boleh beri penjelasan. Terima kasih Yang Berhormat. Memanglah kita dalam negara, kita boleh kata berbilangan kaum tang agama sebagai negara yang multiracial. Kita mestilah mana-mana negeri, kita mesti mau bagi satu SOP yang jelas terang kepada semua berbilangan kaum tang agama. Dan juga bari mustahak kasih sama pelancong daripada luar negara. Inilah saya pun ambil peluang ini nak penisihat bagi sikit pandangan saya kepada semua ahli-ahli yang berhormat.
marilah kita bersama-sama. Jangan hitam pun hitam, putih kita pun hitam juga. Kita sebagai ahli parlimen, kita mestilah bekerja kuat untuk mencari peluang macam mana boleh perkembangan ekonomi negara kita. Janganlah isu bukan-bukan ataupun contoh, adalah ahli yang berhormat daripada Masjid Tanah. Kata saya mabuk, saya minum, saya bukan orang Islam. Saya minum apa salah? Saya pergi itu pelangai sana, dia orang ajak sama saya Telong Festival. Saya minum, saya main-main sama budak macam orang gila sikit, apa salahnya? Kebudayaan Cina. Tak ada masalah. Janganlah cerita bukan-bukan. Kalau you are hebat, nak bagi perkhidmatan kepada rakyat, buat. Semikian boleh. Tapi jangan pergi komen-komen lain bangsa. Kita jangan terjejas perharmonian dan persatuan di negara kita. Kita mestilah sama-sama menghormati, baru boleh mencapai kita punya perharmonian. Saya tahu Masjid Tanah mungkin dia hebat, dulu pun dalam saya punya kementerian, sebagai timbalan menteri, saya rasa dia mau tahu apa sih tugasnya. Kalau saya orang Islam, saya tidak boleh buat apa sebab itu jangan buat. Kalau saya bukan Islam, saya boleh buat. Semua pun boleh. Tapi tidak kawin ada 4 kota lah. Kita 1 kota saja. Jadi terima kasih Tuan Yang Dipertua. Sekian. Ya, Berhormat Adas, Tuan Ketua. sudah habis.